Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Sehistrozi, dalam e-tuition subjek sejarah. Okey, untuk hari ini saya akan sentuh satu bab yang sangat-sangat penting dalam SPM, iaitu mengenai negara bangsa. Okey, apa itu negara bangsa? Okey, untuk sesiapa yang ambil KBSM, pelajar-pelajar tingkatan 5, kamu dah belajar mengenai negara bangsa ini ataupun kamu belajar dalam bab yang ketiga yang bertajuk kesedaran negara bangsa. Bagi sesiapa yang mengambil KSSM tingkatan 4 pada tahun ini, kamu belajar ini pada bab yang pertama, warisan negara bangsa. Okey, so sekarang kita akan tengok apa itu negara bangsa. Okey, negara bangsa ini adalah satu konsep dalam kita melihat sebuah negara. Okey, kenapa dikatakan sebagai negara bangsa? Okey, negara bangsa ini merupakan gabungan daripada dua perkataan, iaitu negara dan juga bangsa. Negara ni macam kita tahulah, negara, okey, yang ada kita tengok dalam peta dunia. Setiap tempat ada negara-negara dan setiap negara ini akan adanya masyarakat-masyarakat yang hidup dalam negara tersebut, yang mengakui negara tersebut, yang kita panggil sebagai bangsa. Macam contoh, kita negara bangsa Malaysia. Negara kita adalah Malaysia dan bangsa kita adalah kita ada Melayu, kita ada Cina, ada India dan sebagainya. Itu bagi bangsa. Dan setiap negara akan ada negara bangsa mereka yang tersendiri. Konsep-konsep negara bangsa yang mereka fahami. Okey, dan negara bangsa ini bukan saja ada pada hari ini. Konsep negara bangsa ini telah digunakan daripada zaman dahulu lagi. Okey, macam dekat negara kita, kita dah mengalami beberapa perubahan konsep negara bangsa. Bagaimana kita melihat kerajaan? Bagaimana kita melihat sebuah negara? Okey, dan sekarang kita akan tengok konsep negara bangsa yang ada dekat tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah ataupun kita panggil sebelum kedatangan barat. Ini adalah sebelum kedatangan barat. Okey, sebelum barat. Okey, so sebelum penjajah, sebelum Portugal, sebelum Belanda, sebelum Jepun, sebelum British datang menjajah negara kita, bagaimana rakyat-rakyat tanah Melayu ini memahami konsep negara? Okey, adakah ianya sama pada hari ini? Tidak, berbeza. Kenapa saya kata berbeza? Sebabkan sebelum datang penjajah, konsep negara bangsa dekat tanah Melayu dibahagikan kepada dua. Okey, yang pertama adalah ketika zaman kerajaan alam Melayu. Okey, siapa yang ambil KSSM, kamu dah belajar mengenai kerajaan alam Melayu ini pada tingkatan 2. Okey, kerajaan Funan, kerajaan Angkor, kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Kedah Tua, kerajaan kerajaan Majapahit dan sebagainya. Okey, ada banyak lagi kerajaan-kerajaan yang kamu pernah belajar pada tingkatan 2 dan pada tingkatan 2 mengenai kerajaan alam Melayu. Okey, dan juga kita ada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. KMM ini adalah Kesultanan Melayu Melaka, saya pendekkan. Okey, dan Kesultanan Melayu Melaka juga membawa konsep negara bangsa yang berbeza. So sekarang kita akan tengok apa perbezaan konsep negara bangsa antara kerajaan alam Melayu dan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okay, sekarang kita akan tengok satu persatu, bermula daripada kerajaan alam Melayu. Ciri-ciri konsep negara bangsa kerajaan alam Melayu terbahagi kepada 4. Okey, apakah 4 tersebut? Okey, yang pertama adalah raja. Ini yang paling penting dalam negara bangsa kerajaan alam Melayu. Tidak kiralah kerajaan Funan ke, kerajaan Angkor ke, kerajaan Sriwijaya ke, mereka akan ada seorang pemerintah yang digelar sebagai raja. Maksudnya ini adalah orang yang paling tinggi. Dan raja pada ketika ini, pada kerajaan alam Melayu ini, mereka berkuasa mutlak. Apa ini raja berkuasa mutlak? Raja berkuasa mutlak adalah raja berkuasa penuh. Maksudnya raja ini mereka berkuasa terhadap semua benda yang ada dekat negara mereka. Okey, rakyat, pentadbiran, ekonomi, segala macam semua terletak pada tangan raja. Maksud raja ni boleh buat apa-apa je yang dia nak dekat dalam sesebuah negara tersebut. Itu raja berkuasa mutlak. Okey, dan tak kiralah mana-mana kerajaan, mereka akan ada seorang raja dengan gelaran yang berbeza-beza. Okey, setiap kerajaan akan ada gelaran-gelaran yang berbeza. Dan ini adalah satu ciri utama dalam konsep negara bangsa alam Melayu. Kalau tak ada raja,
tak boleh ada, tidak akan wujudnya sesebuah kerajaan alam Melayu. Yang kedua adalah konsep rakyat. Kalau ada raja, tak ada orang yang diperintah. Raja adalah golongan yang memerintah, yang memberi arahan. Okey? Jadi kalau raja beri arahan, tak ada orang yang menerima arahan pun tak boleh. Okey, jadi perlu adanya rakyat. Siapa ini rakyat? Rakyat adalah golongan-golongan yang diperintah. Maksudnya raja berkuasa terhadap mereka. Mereka kena ikut cakap raja. Okey, apa yang raja minta, mereka kena ikut. Apa yang raja suruh, mereka kena patuhi. Itu adalah rakyat. Okey, dan dekat kerajaan alam Melayu akan ada dua golongan ini. Golongan raja, atau golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Okey, atau senang aku cakap kat sini. Okey, untuk lebih mudah kamu faham, raja adalah golongan pemerintah. Okey, dan rakyat adalah golongan yang diperintah. Okey, dan dua golongan ini sangat memerlukan antara satu sama lain. Baru boleh wujudkan sesebuah negara. Okey, kalau tak ada raja yang memberi arahan, siapa yang nak menerima arahan raja? Siapa yang nak mematuhi arahan raja? Sama juga macam rakyat. Kalau tak ada raja, rakyat, siapa yang nak memberi arahan kepada rakyat? Mestilah sesebuah negara itu akan kucak-kacir sebab tak ada ketua. Setiap negara kena ada seorang ketua yang digelar sebagai raja. Sama juga macam kerajaan kita pada hari ini. Kita ada YDPA yang di Pertuan Agong, ada Perdana Menteri. Mereka ini adalah ketua kita dan kita sebagai rakyat perlu patuh kepada arahan ketua-ketua kita. Okey? Itu konsep yang kedua. Konsep yang ketiga adalah wilayah pengaruh. Apa ini wilayah pengaruh? Wilayah pengaruh ini adalah kawasan-kawasan yang dipengaruhi oleh kerajaan tersebut. Kalau kita tengok dalam peta dunia, okey, kerajaan Funan berapa besar? Sempadan-sempadan kerajaan itu kita panggil sebagai wilayah pengaruh. Maksudnya rakyat-rakyat yang ada dalam wilayah pengaruh sesebuah kerajaan itu akan mematuhi raja kerajaan tersebut. Contoh kalau kamu tengok dalam peta, okey, kerajaan Funan dari mana wilayah-wilayah pengaruh kerajaan Funan? Okey, dan kalau kita bercakap mengenai wilayah pengaruh, maksudnya dekat sini, kalau kita nak tahu sesebuah kerajaan itu hebat atau tidak ketika kerajaan alam Melayu adalah bagaimana besar wilayah pengaruh kerajaan tersebut. Lagi besar wilayah pengaruh kerajaan tersebut, lagi besar sempadan wilayah negara tersebut, maksudnya kekuatan negara tersebut akan jadi lebih besar. Macam kita hari ini, kalau tengok, saya beri contoh pada hari ini. Okey, kita tengok hari ini, saya bandingkan negara Malaysia dengan negara China. Okey, negara mana yang mempunyai wilayah pengaruh yang lebih besar? Okey, adakah Malaysia ataupun China? Sudah semestinya China, sebab China mempunyai sebuah wilayah pengaruh yang sangat besar. Okey, itu menggambarkan bahawa China merupakan negara yang lagi hebat daripada Malaysia sebab wilayah pengaruh kita kecil sahaja. Itu adalah orang kata konsep mudah untuk kamu memahami apa itu wilayah pengaruh. Okey, itu adalah konsep yang ketiga dalam kerajaan alam Melayu. Kita pergi pada konsep yang keempat, iaitu konsep undang-undang. Apa itu undang-undang? Undang-undang adalah peraturan. Okey, macam kita hari ini dalam negara kita. Okey, kita pun ada undang-undang. Okey, dan undang-undang ini sangat penting dalam sebuah kerajaan ataupun negara. Tidak kiralah pada zaman dahulu ataupun pada hari ini. Okey, so apa kegunaan undang-undang ni? Apa gunanya undang-undang ada dekat sesebuah negara? Ada kegunaan dia. Bayangkan kalau negara kita tak ada undang-undang ataupun kerajaan alam Melayu tidak ada undang-undang. Sudah semestinya negara tersebut akan kucak-kacir. Kenapa saya kata kucak-kacir? Sebab tak ada batasan dalam melakukan apa-apa yang kita nak. Bayangkan kalau sebuah negara itu tak ada undang-undang. Okey, maksudnya kita boleh mencuri, kita boleh merompak, kita boleh membunuh dan sebagainya. Sebab tak ada undang-undang yang nak membatas, yang nak menghukum orang-orang yang buat kesalahan. Maksudnya apa-apa saja jenayah dan kesalahan boleh dilakukan tanpa undang-undang. Sebab itu pentingnya undang-undang dijalankan dekat sesebuah negara. Dan sama juga macam kerajaan alam Melayu, mereka pun ada undang-undang. Dan lazimnya undang-undang yang ada dalam kerajaan alam Melayu ini dicipta atau diwujudkan oleh raja. Raja yang menentukan apa undang-undang yang perlu dilakukan dalam negara tersebut. Okey, apa yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan oleh rakyat.
Okey, kalau benda yang tidak boleh dilakukan tapi dilakukan oleh rakyat, apa hukuman-hukuman yang perlu dijatuhkan kepada rakyat tersebut? Okey, itu adalah mengenai undang-undang, dan setiap kerajaan di alam Melayu mempunyai undang-undang yang berbeza. Okey, mengikut kerajaan-kerajaan yang ada. Okey, so itu adalah 4 ciri kerajaan alam Melayu, okey, yang diwarisi oleh negara kita pada hari ini. Kenapa saya kata mewarisi? Sebab dalam bab ini kita belajar mengenai warisan negara bangsa. Jadi ini adalah ciri-ciri yang diguna pakai ketika kerajaan alam Melayu dan kita wariskan sampai ke hari ini. Okey, maksudnya negara kita pada hari ini pun menggunakan ciri yang sama. Kita ada raja, kita ada rakyat, kita ada wilayah pengaruh, dan kita juga ada undang-undang. Okey, kita ada raja ke? Ada. Kita ada yang di Pertuan Agong, kita ada 9 sultan yang memerintah setiap negeri. Okey, dan adakah kita ada rakyat dekat Malaysia ni? Yes, kita ada rakyat. Okey, saya rakyat, kamu rakyat, semua orang adalah rakyat. Okey, dan yang ketiga, kita ada wilayah pengaruh. Ada. Kita tahu sempadan-sempadan negara kita. Kalau kita ke atas sikit, kita tahu sempadan negara kita dengan Thailand dekat mana. Okey, sama juga dengan kalau kita ke bawah ke selatan, kita tahu dekat mana sempadan negara kita dengan negara Singapura. Itu wilayah pengaruh. Dan sama juga undang-undang. Kita ada undang-undang, kita ada perlembagaan. Dan perlembagaan inilah yang perlu kita patuhi. Itu adalah konsep kerajaan alam Melayu yang kita bawa, guna pakai sampai ke hari ini. Okey, kita pergi pula kepada konsep negara bangsa yang seterusnya, mengenai konsep negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ini adalah satu konsep negara bangsa selepas kerajaan alam Melayu. Okey, kerajaan alam Melayu adalah kerajaan yang mengamalkan konsep atau mengamalkan kepercayaan ataupun agama Hindu-Buddha. Hindu dan juga Buddha. Sebab itu kalau tengok kerajaan-kerajaan ke alam Melayu, kamu dah belajar tingkatan 2, okey, kebanyakan negara mereka mengamalkan agama Hindu-Buddha dan banyaknya candi-candi dibina, okey, semasa kerajaan alam Melayu. Okey, dan apabila bertukar kepada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, ini adalah di mana permulaan pengaruh Islam mula masuk ke tanah Melayu. Dan bila Islam masuk ke tanah Melayu, dia telah mengubah konsep negara bangsa alam Melayu ini kepada konsep negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang lebih berunsur ke Islam, yang lebih berunsurkan Islam. Okey, dan bila kita bercerita tentang Kesultanan Melayu Melaka, ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 ciri penting yang diguna pakai dalam Kesultanan Melayu Melaka yang kita guna pakai pada hari ini, yang kita warisi sama macam tadi. Okey, kita warisi sampai ke hari ini. Okey, yang pertama adalah mengenai pentadbiran. Okey, apa maksud pentadbiran? Pentadbiran adalah pemerintahan. Okey, lebih kurang sama macam kerajaan alam Melayu. Macam saya cakap, negara bangsa perlu ada seorang ketua yang memerintah. Okey, dan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka pun sama. Kita masih kekalkan lagi pemerintah itu, tetapi gelaran dia kita tukar. Kalau kerajaan alam Melayu, kita gelar pemerintah itu sebagai raja, maharaja dan sebagainya. Tetapi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kita gelar pemerintah itu atau raja itu sebagai sultan. Kenapa sultan? Sebabkan sultan ini adalah kata pinjaman daripada bahasa Arab yang bermaksud ketua. Okey, sultan. Okey. So dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ni juga, sultan ini tidak bergerak seorang. Sultan ini akan ada assistant ataupun pembantu sultan. Okey. Siapakah pembantu sultan ini? Kita gelar mereka sebagai pembesar. Okey, dan pada ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka ini, kita menjalankan sistem pembesar 4 lipatan. Okey, sistem pembesar 4 lipatan. Apa maksud sistem pembesar 4 lipatan? Okey, ia adalah berkaitan dengan bagaimana sistem hierarki pembesar yang ada dekat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kalau kita bercakap mengenai hierarki, kita kena buat segitiga.
Okey, dan macam saya cakap kan, di atas ini akan ada sultan. Sultan yang memerintah. Okey, dan di bawah sultan akan ada pembesar 4 lipatan yang dimulakan dengan pembesar berempat. Okey, pembesar berempat. Okey, kita bagi saya tulis warna merah supaya kamu boleh nampak. Okey, kita bagi sebagai pembesar 4 lipatan. 4 pembesar dimulakan dengan 4 pembesar utama. Lepas itu daripada 4 di bawah lagi ada 8 pembesar. Okey, dan bawah lagi daripada 8 ini akan ada 16 pembesar, dan bawah daripada 16 kita ada 32 pembesar. Ini kita panggil sebagai pembesar 4 lipatan. Okey, sultan akan dibantu oleh 4 pembesar utama, dan 4 pembesar utama itu akan dibantu oleh 8 orang pembesar lagi, dan 8 orang pembesar itu akan dibantu oleh 16 orang pembesar lagi, dan di bawah 16 itu akan ada lebih banyak pembesar, iaitu sebanyak 32 orang pembesar. Okey. So apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah 4 pembesar yang utama ini. Ini yang paling penting. Ini adalah pembesar yang paling direct, yang mendapat arahan terus daripada sultan. Okey, 4 pembesar ini kita gelar mereka atau gelaran mereka kita ada. Yang pertama kita ada bendahara. Yang kedua kita ada temenggung. Kita ada penghulu bendahari dahulu. Okey, penghulu bendahari. Okey, nampak tak penghulu bendahari? Okey, nampak. Okey, yang ketiga kita ada temenggung. Okey, yang keempat kita ada laksmana. Ini adalah 4 pembesar yang paling atas saya ceritakan tadi. Okey, maksudnya sultan akan berurusan terus dengan 4 pembesar-pembesar ni, dan 4 pembesar ini mempunyai tugas yang berbeza-beza. Okey, contoh seperti bendahara, tugasnya adalah pemangku raja. Contoh kalau raja tak ada dalam kerajaan, tak ada dalam istana, so maksudnya kalau contoh kita panggil sebagai sultan pergi overseas lah, ada urusan ke negara lain, kerajaan lain. So maksud siapa yang akan memerintah negara Melaka pada ketika itu adalah bendahara. Bendahara yang akan mengambil alih tugas sultan secara sementara. Okey, dan bendahara juga bertugas menjadi penasihat raja dan sebagainya. Yang kedua adalah penghulu bendahari. Dan kalau kita cakap tentang bendahari, kita tahu, okey, siapa yang masuk persatuan ke apa, kita tahu bendahari ini tugasnya adalah untuk menjaga kewangan. Okey, mengutip cukai, mengutip apa-apa saja berkaitan dengan kewangan negara, termasuk dalam tugas penghulu bendahari. Kita pergi kepada yang ketiga, temenggung. Temenggung adalah satu jawatan pembesar yang bertugas menjadi ketua angkatan tentera darat. Kita umpama macam polis, okey, ataupun ketua tentera, okey, tentera darat. Okey, jadi apa-apa saja orang kata kita panggil jenayah-jenayah yang berlaku di darat akan diuruskan oleh temenggung. Okey, dapat dekat situ. Okey, dan kita pergi kepada yang kedua, iaitu laksmana. Laksmana adalah satu lagi jawatan pembesar. Kalau tadi temenggung, mereka bertugas dekat darat, jadi ketua angkatan tentera darat. Okey, ketua polis dekat darat. Kalau laksmana, tugas dia sama macam temenggung, menjadi ketua angkatan tentera, tetapi tentera dekat laut. Maksudnya apa-apa saja jenayah yang berlaku dekat perlautan, ada kapal kena rompak ke, ada orang nak ada musuh-musuh daripada luar negara, daripada luar bawa kapal nak serang negara kita, negara Melaka, laksmana yang akan menjadi ketua tentera laut. Okey, so itu adalah tugas-tugas pembesar, dan ada lagi tugas-tugas pembesar-pembesar yang di bawahnya lagi. Okey, itu mengenai pentadbiran. Kita pergi kepada rakyat. Okey, macam sama juga konsep rakyat ini dengan rakyat di alam Melayu. Okey, kalau ada pemerintah mesti ada rakyat. Okey, rakyat inilah yang mematuhi arahan raja. Okey, dan kedua-dua golongan ini memerlukan antara satu sama lain. Okey, ini konsep yang saya nak ajar pada hari ini mengenai konsep timbal balik. Apa itu konsep timbal balik?
Konsep timbal balik ini adalah konsep yang diguna pakaikan oleh kerajaan alam Melayu pada zaman dahulu sehinggalah zaman Kesultanan Melayu Melaka, sehinggalah kita pada hari ini. Apa itu konsep timbal balik? Macam saya katakan, ketika kerajaan alam Melayu dan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, ada dua golongan yang paling penting, iaitu golongan raja atau pemerintah dan golongan yang diperintah, rakyat. Okey, dan kedua-dua golongan ini memerlukan antara satu sama lain dan mempunyai tanggungjawab mereka yang tersendiri. Contoh macam pentadbiran atau raja, tugas dia menjaga kebajikan dan keselamatan rakyat negara dia. Itu tanggungjawab raja. Okey, itu yang wajib dilakukan oleh raja, jaga keselamatan rakyat yang ada dekat negara dia. Okey, itu adalah tugas raja. Apa pula tugas rakyat? Bila rakyat dah diberikan keselamatan, dah diberikan kebajikan oleh pemerintah, apa pula tugas rakyat kepada raja? Tugas rakyat kepada raja juga adalah mengakui kekuasaan raja ataupun mematuhi segala arahan-arahan raja. Nampak? Kalau tengok kat situ, kedua-dua golongan mempunyai tanggungjawab masing-masing dan ini yang menjadi orang kata sebagai kitaran kehidupan masyarakat di alam Melayu dahulu. Okey, raja ada tanggungjawab, rakyat ada tanggungjawab. Itu kita panggil sebagai konsep timbal balik. Okey, faham konsep timbal balik? Kita pergi kepada konsep yang ketiga, wilayah pengaruh. Sama macam kerajaan alam Melayu. Lagi besar wilayah pengaruh sesebuah negara tersebut atau kerajaan tersebut, lagi hebat kuasa yang dimiliki oleh negara tersebut. Okey, sekarang kita bagi konsep yang baru yang wujud pada Kesultanan Melayu Melaka, iaitu kedaulatan. Apa ini kedaulatan? Kedaulatan adalah konsep yang diambil daripada perkataan daulat. Kamu pernah dengar kan, daulat tuanku, daulat tuanku. Apa ini daulat tuanku? Okey, kedaulatan ini adalah mengenai pelambangan kekuasaan tertinggi. Okey, kekuasaan tertinggi raja di negara tersebut. Maksudnya, okey, sesebuah negara perlu ada kedaulatan. Maksudnya, kedaulatan ini adalah negara-negara lain mengakui kekuasaan negara tersebut. Macam Melaka. Okey, dahulu Melaka merupakan sebuah negara yang antara negara yang paling hebat dekat alam Melayu dahulu. Okey, disebabkan kedaulatan, lambang kekuasaan Sultan Melaka itu sangat tinggi sehingga kerajaan-kerajaan lain mengakui kekuatan negara ataupun kerajaan Melaka dahulu. Okey, dapat dekat situ, itu adalah kedaulatan dan setiap negara perlu ada kedaulatan. Okey, dan yang ketiga, kita ada undang-undang. Sama macam saya cakap, tidak ada negara yang tak ada undang-undang. Bermula daripada kerajaan alam Melayu, sampailah Kesultanan Melayu Melaka, sampailah kita pada hari ini, kita tetap ada undang-undang. Dan undang-undang yang ada pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ini, ada dua yang paling famous, iaitu yang pertama kita ada Hukum Kanon Melaka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada Undang-Undang Laut Melaka. Okey, ini yang kedua. Okey, dan ini adalah dua undang-undang penting yang menjadi asas kepada pentadbiran kerajaan Melaka. Hukum Kanon Melaka lebih kepada undang-undang di darat. Okey, macam-macam pasal yang ada dibincangkan dalam Hukum Kanon Melaka dan ianya mengandungi 44 pasal ataupun 44 jenis undang-undang. Okey, ada undang-undang tentang perkahwinan, tentang peranan raja, tentang peranan pembesar dan sebagainya, tentang kesalahan mencuri dan sebagainya. Okey, dan ada juga undang-undang Laut Melaka. Maksud undang-undang Laut Melaka ni dia khas untuk apa-apa saja hal yang berkaitan dengan perdagangan, perlautan, okey, perkapalan dan sebagainya. Tentang tugas-tugas ketua kapal, tugas nakoda, tugas syah bandar, tugas anak kapal dan sebagainya, dan kesalahan-kesalahan yang kesalahan-kesalahan dan hukuman-hukuman yang perlu dikenakan kepada sesiapa yang melanggar undang-undang yang ada dekat Pelabuhan Melaka, semua termasuk dalam Undang-Undang Laut Melaka. Okey, so ini adalah
lima ciri yang perlu ada dalam Kesultanan Melayu Melaka, dan kelima-lima ciri inilah yang kita warisi sampai ke hari ini di negara kita Malaysia. Kita ada pentadbiran, ada. Kita ada YDPA macam saya cakap tadi. Kita ada YDPA, kita ada Perdana Menteri, kita ada pembesar, okey? Kita ada menteri-menteri pada hari ini. Walaupun kita tak ada pembesar, kita ada menteri. Okey, kita ada menteri ekonomi, menteri pelajaran dan sebagainya. Kita ada rakyat, ada. Saya adalah rakyat, kamu adalah rakyat. So kita duduk di negara Malaysia dan kita ada pemerintah. Kita ada wilayah pengaruh, kita ada wilayah pengaruh. Macam saya terangkan sebelum ini, masih sama konsep dia. Kita ada kedaulatan. Yes, kita ada kedaulatan sebabkan negara-negara di luar Malaysia mengakui bahawa kita adalah sebuah negara yang berdaulat dan negara-negara lain tidak boleh sesuka hati masuk ke negara kita ataupun menyerang ke negara kita. Itu maksud kedaulatan. Dan yang ketiga, 5, adakah kita ada undang-undang? Sudah semestinya kita ada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, negara Malaysia akan kucak-kacir dan mungkin kita tidak. Dan mungkin kita akan hancur. Okay? So itu adalah 5 konsep yang kita guna pakai dalam negara kita yang kita warisi daripada Kesultanan Melayu Melaka, 5 daripada Kesultanan Melayu Melaka, 4 daripada Kerajaan Alam Melayu. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Okey, dengan topik-topik yang menarik untuk kita bincangkan. Okey, itu saja. Terima kasih. Bye bye.